demokrasi memang bagus, tapi kita sebagai rakyat di Malaysia, 28 juta kita rakyat Malaysia. Orang Melayu masih tinggal di belakang. Orang Melayu dalam pendidikan tinggal di belakang. Dalam ekonomi tinggal di belakang. Dalam pelajaran tinggal di belakang. Dalam hal mengenai jawatan-jawatan masih tinggal di belakang. Dalam jawatan profesional tinggal di belakang. Usahawan-usahawan tinggal di belakang. Kekayaan negara tinggal di belakang. Sudah tentu kita mempunyai satu polisi, mesti mempunyai polisi yang sedikit memberi handicap atau keistimewaan kepada orang Melayu untuk terus maju. Sekarang ni tuan-tuan, pegangan kekayaan negara di kalangan orang Melayu yang merupakan 61%, 62% daripada penduduk, cuma 18% saja. 82% dikuasai oleh orang yang bukan Melayu. Baru-baru ni diumumkan tuan-tuan, dekat 40 bilioner di Malaysia. Nombor 1, nombor 10, daripada 10 tuan-tuan, 1 saja Melayu, 9 semuanya bukan Melayu. Tak perlu ke saya bantu orang Melayu? Sebab itu tuan-tuan dan puan, perjuangan saya dan teman-teman, kita tubuhkan jati, namanya Jati. J-A-J-T-I-T. Jalur T3. Apa jalur 3? I-M-R. Apa I? Agak-agak tuan-tuan, apa I? I itu Islam. M itu Melayu. R itu Raja. Itu penyelesaiannya. Saya nak lawan parasit-parasit ini. Saya nak lawan DAP, saya nak lawan PKR, saya nak lawan siapa saja yang mempunyai pemikiran macam parasit-parasit DAP dan PKR. Apa dia? Kita mesti orang Melayu bersatu tenaga. Kita tidak dalam Jati nanti 1 juta orang di belakang. 1 juta orang. Bila kita ada 1 juta orang di belakang tuan, kita akan jumpa Perdana Menteri Datuk Seri. Selama ini pelajaran agama tidak diiktiraf menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Kalau gagal dapat sijil. Macam bahasa Melayu, macam bahasa Inggeris, macam matematik. Sampai sekarang ini pelajaran agama Islam tidak mempunyai martabat seperti 3 pelajaran tersebut. Saya hendak, oleh kerana ada 1 juta di belakang saya hendak minggu depan Datuk Seri mengumumkan satu polisi baru tentang pengajian pelajaran mata pelajaran agama di kalangan anak-anak kita. Boleh buat. Pasal saya ada 1 juta di belakang. Orang Selangor wajib tuan-tuan. Wajib. Tuan-tuan buka. Kita punya van tak datang. Patutnya van datang. Malam tadi tuan-tuan, alhamdulillah, ialah dalam keadaan hujan di Sungai Petani, 120 orang mendaftar. Terus mendaftar. RM10. Pendaftaran masuk RM10. Untuk tuan-tuan kat sini, tuan-tuan boleh pergi online. Online Jati Malaysia. Baru kecil dia. jatimalaysia.org. jatimalaysia.org. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan, pergilah. Jadilah ahli. Tuan-tuan cari kami tuan-tuan. Cari kami, buka dalam website, cari nombor telefon. Daftarkan anak yang boleh menjadi ahli daripada akil balik. 14 tahun dah boleh jadi ahli Jati. 14 tahun tuan-tuan, 14 tahun dah boleh jadi ahli Jati. Saya harap tuan-tuan, seluruh Kuala Selangor ni, tuan-tuan kempen kat rumah tuan-tuan, kempen dengan sahabat-sahabat, kempen dengan ahli keluarga. Wajib usaha kita untuk kita mendepani masalah besar yang sedang menimpa umat sekarang. Pertama, masalah Islam. Islam dah pupus tuan-tuan dan puan-puan. Masjid pupus, surau pupus, masjid tegak elok, surau tegak elok, tapi tak ada orang yang pergi sembahyang waktu. Tak ada. Anak kita tak pergi masjid, anak muda tak pergi masjid, bapak-bapak dia pun tak pergi masjid, abang-abang dia pun tak pergi masjid. Pergi masjid hari Jumaat saja. Itu pun pada hari Jumaat ramai yang tak ke masjid. Saya exco agama dulu tuan-tuan, 3 tahun 11 bulan. Saya tahu cerita ini. Jadi pupus agama. Jangan pergi jauh-jauh. Tuan-tuan tengok rumah tuan-tuan sendiri. Rumah tuan-tuan sendiri. Tegak tak Islam rumah tuan-tuan? Tengok anak kita tak semayang subuh. Anak kita semayang maghrib saja. Isya tak semayang, subuh tak semayang, zuhur tak di mana, asar tak di mana. Percampuran laki-laki perempuan. Pukul 6 dah keluar, pukul 2 balik malam. Bawa boyfriend, bawa girlfriend.
Anak kita tak pakai tudung, isteri kita pun belum lagi tutup aurat. Macam mana tuan-tuan dan puan? Macam mana? Quran ada setengah-setengah rumah dah 12 tahun tak pernah dibacakan Quran. Quran pun tak ada di rumah. Yang ada kitab-kitab Yasin saja. Kitab Yasin ni satu surah daripada 114 surah. Kitab Yasin ni bukan keseluruhan Al-Quran. Kitab Yasin ni sebahagian kecil daripada Al-Quran. Kenapa ada orang boleh baca Yasin, tak boleh baca 113 surah yang lain? Ini itu tak kena fikir betul-betul. Yang tak boleh baca Quran, pengalaman saya buat summer camp 40 tahun. 40 tahun buat summer camp. Budak darjah 1 sampai darjah 6. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Termasuk budak-budak universiti. Tuan-tuan, yang boleh baca Quran sekitar 2% saja. 2% saja boleh baca Quran. Tak boleh baca. Huruf tak kenal, huruf Jawi tak kenal, bahasa Arab tak kenal, baris tak kenal, dengung tak tahu, panjang pendek hukum mat tak tahu. Allah tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan tengok macam mana dia baca Fatihah. Wajib nak dibaca dalam sembahyang. Syarat sah sembahyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sah sembahyang. Mana ada Alhamdulillah. Bukan ha yang berpusing tu. Ha. Alham. Alamin. Mana ada alamin. Bukan alif. Dia ain. Tak benda-benda macam ni. Waladolin. Do. Mana do? Bo. Waladolin. Amin. Macam mana tuan-tuan ni? Rata-rata je termasuk Kuala Selangor. Tak boleh baca. Besok kalau tuan-tuan mati je, tuan-tuan yang selalu pergi Masjid Sultan Ibrahim, tuan-tuan selalu pergi Masjid Kuala Selangor lama tu, tuan-tuan pergi masjid di Asam Jawa, tuan-tuan pergi masjid di Ijo, tuan-tuan mati besok, tak ada siapa nak pergi masjid. Pasal anak tuan-tuan tak biasa ke masjid. Tak ada siapa lagi nak menandah tangan, nak menandahkan kitab daripada depan ustaz. Tak ada lagi. Pasal anak kita umur 27 tahun duduk dengan kita, sekali pun tak pernah duduk majlis ilmu di masjid sebelah rumah dia. Macam mana? Sebab itu saya tuan-tuan dengan teman-teman, insya-Allah IMR, kita nak hidupkan agama. Pada kami semua penyelesaian kepada seluruh masalah. Masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah politik, masalah negeri, masalah negara, masalah rasuah, masalah apapun, masalah gila kuasa, diselesaikan hanya dengan Islam. Balik kepada Islam. Nombor 2, IMM Melayu. Orang PAS ada yang tak mau sebut Melayu tuan-tuan. Betul, orang PAS. Tanya orang PAS. Ada yang tak mau sebut Melayu. Ada yang tutup telinga bila sebut Melayu. Ada yang tutup mata bila sebut Melayu. Saya nak cadangkan orang-orang PAS yang demikian, tolong baca sebuah kitab besar yang telah diterjemahkan hampir semua bahasa Eropah, yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris oleh seorang profesor yang bernama Profesor Rosenthal, dan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Baru-baru ni Dewan Bahasa dan Pustaka telah menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Namanya Al-Muqaddimah, karangan Ibn Khaldun. Bacalah. Asabiyah bagi Ibn Khaldun ada 2. Asabiyah positif, asabiyah negatif. Apa ni asabiyah positif? Nak bangunkan Melayu, nak pimpin anak Melayu, nak bangunkan pendidikan orang Melayu, nak bangunkan ekonomi orang Melayu, nak bangunkan orang miskin yang melanda masyarakat Melayu, nak membangunkan fakir-fakir miskin, ibu tunggal dan anak yatim di kalangan orang Melayu, nak membangunkan orang Melayu yang tercicir dalam pembangunan. Itu positif. Macam mana asabiah yang negatif? Yang negatif ialah menekan bangsa lain, menekan bahasanya sendiri, hidup berfraksi-fraksi. Ada hidup caranya melebihkan saudara-saudaranya, melebihkan anak-anaknya, melebihkan kaum keluarganya. Itu asabiah yang negatif. Saya tak nak yang negatif, saudara-saudara. Sebab itu orang PAS kena tengoklah. Betul. Tak mau sebut Melayu, tak mau. Marah. Bila saya mengajarkan Jati, tuan-tuan dan puan, 2 minggu yang lepas di Shah Alam, Jati, saya kata tuan-tuan dan puan diminta hadir. Saya menjemput tuan-tuan untuk hadir majlis pelancaran Jati.
Jati tegak atas 3 prinsip. Pertama, I Islam. Kedua, M Melayu. Ketiga, R Raja. Dia kata tuan-tuan, secara cynical, secara mengejek disebut, Dr. Hasan, kalau Inta punya jati itu hanya ada satu saja objektif, kami datang. Tapi pasal ada nombor 2, nombor 3, sebab itu kami tidak datang. Bayang tuan-tuan. Ramai yang menjawab begitu. Ramai tuan-tuan. Terutama teman-teman ahli-ahli PAS. Bayang tuan-tuan, macam mana? Apa masalah raja-raja? Raja-raja bukan kita cerita individu raja-raja. Kita cerita institusi raja. Saya nak bagi satu poin pada malam ini. Kenapa kami meletakkan raja-raja itu sebagai tiang seri, 3 tiang seri dalam IMR? Kalau misalnya kepala Ketapi itu berjaya mengumpulkan orang-orang dia dan memberikan kemenangan dalam pilihan raya akan datang, menawan parlimen dan pergi ke Putrajaya, mereka nak pertama tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang ditulis-tulis oleh penulis, sebagaimana dilaporkan dalam wacana-wacana, sebagaimana disebutkan dalam tulisan-tulisan peringkat antarabangsa dalam negeri dan luar negara, tuan-tuan, mereka nak tukar sistem pengurusan pentadbiran negara daripada demokrasi kepada republik. Mereka tak boleh buat. Saya nak bagi tahu, mereka tak boleh buat ikut perlembagaan. Mereka tak boleh buat. Mereka kalau nak tukar, walaupun parlimen sudah meluluskan, mesti dapat kelulusan pengesahan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Tak ramai orang yang tahu. Orang PAS pun tak berapa tahu. Minta maaf saya sebut. Tak tahu. Kalau mereka tuan-tuan, kepala Ketapi dan geng-gengnya, DAP, PKR, kepala Ketapi, termasuk parasit-parasit, nak gugurkan artikel 153 keistimewaan orang Melayu dalam perlembagaan, mereka tak boleh buat. Kalau mereka tak dapat kebenaran daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Inilah sebabnya saya kata IMR, Islam Melayu Raja. Saudara, masanya telah tiba. Saudara kena gugurkan pahaman politik yang sempit sesaudara. Orang PAS, orang PKR, orang DAP, kita ni, hatta orang UMNO pun gugurkan pikiran politik sempit. Saudara, tengok mata anak-anak tuan-tuan dalam-dalam, tengok mata cucu cicit tuan-tuan dalam-dalam. Apa nak jadi bila tuan-tuan mengembuskan nafas yang akhir? Di mana agama mereka? Di mana Melayu mereka? Di mana tuan-tuan jaminan kepada keselamatan hidup sebagai orang Islam, orang Melayu di negeri Melayu, peribumi mereka sendiri? Inilah yang kita kena fikir tuan-tuan dan puan. Saya harap insya-Allah tuan-tuan dan puan, akhirnya saya tidak tuan-tuan jadi ahli jati. Saya akan datang lagi tuan-tuan. Boleh tak tuan-tuan dan puan Boleh tuan-tuan anjur. Sekali lagi saya datang, tuan-tuan bawa 5 orang. Satu orang bawa 5 orang. Satu orang bawa 5 orang. Boleh tak tuan-tuan? Saya datang dengan satu rombongan yang lebih hebat lagi tuan-tuan. Saya nak bawa, nak cerita tentang religious pluralism ni, pluralisme agama ni. Saya cuba bawa yang malam ni sedang bersyarah di Bukit Kapar ni. Nama dia Sheikh Ismail Mina. Saya cuba bawa di Kuala Selangor ini untuk menangkis pendapat pandangan kepala Ketapi, penyokong-penyokong mereka dalam kumpulan parasit-parasit ini tuan-tuan dan puan. Kerana kita mesti nyahkan parasit-parasit ini daripada PAS, daripada arena politik di negeri Selangor dan di Malaysia ini. Akhirnya saya nak menyebutkan 3 perkara. Pertama, kita akan menghadapi pilihan raya umum. Saya rasa 3-4 bulan saja lagi. Mungkin lebih awal daripada itu. Tak lama lagi tuan-tuan akan pergi menyumbang undi. Pertama, jangan undi DAP. Jangan. Boleh ke tak boleh? Macam nak undi DAP juga. Boleh ke tak boleh? Nombor 2, jangan undi PKR. Jangan. Saya sebenarnya banyak lagi benda dalam PKR, termasuk apa yang ada kepada kepala Ketapi itu. Israel saya tak sebut tuan. Saya tak sebut Israel. Saya lepaskan kepada Pak Abu untuk Israel. Pakar dia Pak Abu. Dan tuan-tuan dan puan, yang ketiga, jangan bagi undi kepada parasit-parasit, calon-calon PAS daripada kumpulan parasit-parasit ini. Boleh ke tak boleh? Jangan sekali-kali
Inilah yang meruntuhkan PAS. Inilah yang menyebabkan PAS sudah meninggalkan pengkalannya. Inilah yang menyebabkan PAS sudah keluar daripada landasannya. Inilah menyebabkan PAS menjadi kuda tunggangan DAP PKR. Inilah yang menyebabkan PAS sudah tak ada tarik lagi dah. Inilah menyebabkan PAS tuan-tuan melutut kepada DAP. Malu saya tuan-tuan. Malu saya cakap sebagai bekas naib presiden PAS. Saya bercakap sebagai bekas perusahaan PAS. Saya malu tuan-tuan. Kemaluan yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap insya-Allah mudah-mudahan marilah kita bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan ni dengan kehadiran yang ramai pada malam ini. Terima kasihlah. Masih lagi teman-teman datang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya akan datang lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Untuk perkataan tuan-tuan dan puan pada 15 hari bulan kita ke Sekincan pula tuan-tuan. Tuan-tuan datanglah, dekat dia Sekincan. Jauh ke Sekincan tuan-tuan? Dekat. Tuan-tuan singgah dulu makan soto kat sini. Dah makan soto baru berangkat ke Sekincan. Tuan-tuan. InsyaAllah lah 15 hari bulan malam InsyaAllah kita akan pergi ke Sekincan. Mungkin satu tempat saja. Bila satu tempat saja saya boleh panjang mungkin 1 jam setengah. Saya dengan seorang teman. Kalau boleh pada malam itu saya akan bawa Syekh Ismail Mina ini untuk bercerita tentang beberapa perkara yang melibatkan langsung kepala Ketapi itu tuan-tuan dan puan insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.